KPM. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd wa lakash syukur kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan penuh rasa kehambaan, dengan penuh kesungguhan dan pengharapan, wahai Tuhan yang Maha Besar dengan segala kekuatan, kami menadah tangan memohon keampunan, kerahmatan, taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Dengarlah doa dan permohonan kami ini ya Allah. Perkenankanlah doa kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa pada pagi ini anak-anak kami, calon-calon SPM 2020 akan memulakan peperiksaan mereka. Justru dengan penuh harapan kami memohon kepadamu ya Allah, bantulah anak-anak kami, calon-calon SPM 2020 dalam menempuhi peperiksaan yang amat penting ini. Ya Allah, Engkau peliharalah kesihatan anak-anak kami sepanjang mereka menduduki peperiksaan ini. Permudahkan untuk mereka menjawab soalan demi soalan dengan tenang dan yakin. Jauhkanlah mereka perasaan resah dan gelisah serta was-was. Dorongkanlah hati, akal dan fikiran mereka untuk menjawab setiap soalan seperti yang dikehendaki. Yang akhirnya mereka kelak menjadi anak-anak soleh dan salihah yang cemerlang di dunia dan akhirat. Allahumma aftah alaina wa alaihim hikmataka wanshur alaina wa alaihim min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami dan ke atas anak-anak kami hikmah-Mu dan limpahkan kepada kami dan anak-anak kami khazanah ilmu-Mu yang luas. Wahai Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa la tu'assirha watmim lana bi khair. Ya Allah, perkenankanlah doa dan permintaan kami ini ya Allah. Kami memohon kepadamu kerana Engkaulah Tuhan kami. Kami meminta kepadamu kerana Engkaulah yang menciptakan kami, dan kami merayu kepadamu ya Allah kerana Engkaulah yang Maha mengkabulkan segala doa dan hajat kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Didik TV KPM. Assalamualaikum, selamat pagi semua yang menonton teras di Didik TV KPM. Salam sejahtera. Saya Nisa K, hos anda pada hari ini. Selamat berhujung minggu kepada adik-adik yang menonton. Terima kasih kerana sudi menonton kami seawal 8 pagi. Walaupun hari ini hari Minggu, tidak ke sekolah, tapi tak mengapa. Hari Minggu, hari kita relax-relax ni adalah hari untuk kita serap segala ilmu. Hari ini kita santai-santai sahaja kerana topik kita agak menarik, melihatkan barang-barang yang ada dengan Kak Nisa hari ini di sini. Apa agaknya yang kita akan belajar? Baiklah, subjek kita pada hari ini adalah sains dan matematik. Sebelum Nisa nak jelaskan mengenai topik pada hari ini, Nisa nak ingatkan supaya kekal menjaga SOP. Kerana apa adik-adik, kita belum menang. Kita belum menang dalam melawan COVID-19. Jangan lupa untuk sentiasa memakai mask muka di mana saja adik-adik berada dengan keluarga dan rakan-rakan, di sekolah, dan jaga jarak sosial berapa? 1 meter. Betul adik-adik. Dan jangan lupa kerap cuci tangan, pakai hand sanitizer apabila perlu. Kalau yang ke sekolah tu, jangan lupa untuk bawa hand sanitizer dalam bentuk pocket size. Boleh letak dalam poket, guna apabila perlu ya adik-adik. Tadi Kak Nisa ada sebut topik kita hari ini, subjek kita adalah sains dan matematik. Macam mana tu ya adik-adik? Kita gabungkan kedua-dua mata pelajaran ini dan kita akan membincangkan atau kita akan belajar mengenai tumbesaran. Nak tahu siapa guru yang akan bersama-sama dengan kita? Jom kita berkenalan dengan guru ini. Kita saksikan profil beliau.
kita ingin mempersilakan Cikgu Intan. Assalamualaikum Cikgu. Okey, Assalamualaikum Nisa. Selamat pagi. Selamat pagi. Cikgu sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Nampak bersemangat dia pagi minggu ni. Cikgu Intan merupakan cikgu sains ya? Ya, Dari saya cikgu sains. SK Pasir Gudang 2 Johor. Ya, Jauh betul. cikgu datang ni untuk anak-anak, adik-adik yang sedang menonton. Jadi jangan lupa adik-adik, kalau yang di rumah tu boleh sediakan pensel atau pen dan kertas untuk mengambil nota mata pelajaran kita hari ini dan melakukan aktiviti bersama-sama. Kalau ada ibu bapa, boleh join sekali anak-anak. Baiklah cikgu, macam mana perjalanan ke sini? Okey? Alhamdulillah. Agak-agak perasaan cikgu nervous tak hari ni? Agaklah begitu. Ya, tak apa cikgu, kita Nisa. santai-santai saja. Saya rasa adik-adik di rumah pun tak sabar nak belajar mengenai subjek kita. Topik kita pada hari ini adalah tumbesaran. Tumbesaran, Macam mana tu ya. cikgu tumbesaran? Pasal diri kita ke? Sebenarnya topik kita pada hari ini ada kaitan dengan manusia, tentang tumbesaran, bagaimana manusia membesar, daripada peringkat bayi hinggalah ke dewasa. Jadi kalau anak-anak murid semua nak tahu bagaimana, tunggu hingga ke akhir rancangan kita. Tunggu hingga ke akhir rancangan. Ya. Selama 1 jam je adik-adik kita akan belajar bersama-sama dengan Cikgu Intan pada hari ini. Subjek kita sains dan matematik. Topik kita adalah tumbesaran. Cikgu, walaupun pagi-pagi hari Minggu, kita agak santai. Ya, mungkin ada yang masih terpisat-pisat baru bangun tidur. Boleh segera cuci muka dan turut sama di hadapan TV menonton Didik TV. Tapi cikgu, kita tidak berdua sahaja. Ya, Kita betul tidak tu, berdua Cik sahaja. Nisa. Sebelum saya memperkenalkan rakan-rakan yang lain, jom cikgu kita nak tunjukkan kepada mereka di luar sana. Sekiranya anda perlu membuka mas anda di sekolah ataupun nak makan dan sebagainya, jangan lupa untuk menyimpan mas anda dengan baik. Kalau mas masih bersih, boleh kembali menggunakannya selagi tidak melebihi penggunaan selama 8 jam. Kalau dah kotor, bawa mas lebih supaya kita boleh guna yang baru. Jangan ulang guna yang kotor tau. Macam Nisa ada bekas kat sini, Nisa simpan. Cikgu pun ada poket dia kan? Ya, saya yang boleh ada dilipat. bekas. Ya. Senang. Yang ini lebih kecil, lebih senang nak simpan. Adik-adik boleh gunakan bekas yang macam mana adik guna untuk simpan mas anda supaya kekal bersih. Dan jangan lupa jaga jarak sosial 1 meter sekurang-kurangnya. Baiklah cikgu, jom. Saya sebenarnya tak sabar nak berkenalan, nak mempersilakan adik-adik dari SK Pasir Gudang 2 untuk bersama-sama dengan kita. Jom. Assalamualaikum. Selamat pagi. Hai adik-adik. Hai. Hai. Okey, alhamdulillah. Wah, semuanya Semua alhamdulillah ada. bersemangat walaupun hari Minggu tetap pakai baju sekolah. Ini semangat yang kita nak tengok cikgu. Baiklah, adik-adik, Kak Nisa nak berkenalan lah dengan adik-adik kita ni. Boleh perkenalkan nama. Kita mula dengan adik Nur Izzah, boleh ya? Silakan adik. Salam sejahtera. Nama saya Naiza binti Muhammad Fakuah. Terima kasih. Kita ada adik Isbai Haki, silakan. Nama saya Ahmad Isbai Haki bin Muhammad Fazli. Terima kasih Is. Silakan Aish Amsyar. Oh, dia tak buka mic. Aish Amsyar tak buka mikrofon. Mikrofon tak buka. Tak buka mikrofonnya. Ibunya sila bantu. Okey, baiklah. Sekali lagi Aish, silakan. Selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Aish Amsyah bin Abdul Halid. Terima kasih. Ni siapa namanya yang bertudung kuning manis adiknya ni? Silakan, Dek. Nama saya Nordia Amanda binti Amran. Nurdia. Baiklah, yang terakhir sekali Ahmad Fahim, silakan. Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Fahim bin Syamsul. Terima kasih. Ini rakan-rakan yang akan bersama-sama dengan kita sepanjang 1 jam kita bersiaran di Teras Didik TV KPM. Dan adik-adik di rumah juga jangan lupa untuk kekal depan TV kaca televisyen anda supaya kita sama-sama dapat belajar dan dapat input. Ibu bapa pun boleh sama bantu ya anak-anak di rumah. Baiklah cikgu, saya sangat-sangat tertarik topik kita hari ini tumbesaran, mengenai tubuh badan manusia. Apa kaitannya dengan subjek matematik cikgu? Apa kaitannya dengan subjek matematik? Nisa nampak kan ada banyak alat yang digunakan dalam matematik. Jadi kalau nak tahu apa kaitannya, kita kena tunggulah. Kena tunggu. Saya lah yang tak sabar-sabar ni nampaknya. Baiklah cikgu, sebelum itu kita ada video khas mengenai adik-adik tahap 1 kita. Adakah mereka ni memahami atau tidak topik kita hari ini iaitu tumbesaran? Jom kita tengok. Topik ini sangat menarik kerana
sekarang baru saya tahu kenapa orang selalu cakap rupa saya macam ibu saya. Rupa-rupanya anak boleh mewarisi ciri-ciri daripada ibu dan bapanya seperti warna ais mata, warna kulit dan jenis rambut. Pada pendapat saya, topik ini menarik kerana sekarang baru saya betul-betul faham kenapa kawan sekelas saya nampak lebih besar dari saya. Rupa-rupanya pembesaran manusia itu berbeza walaupun umur kami sama. Saya sangat seronok belajar tajuk pembesaran ini sebab sekarang barulah saya faham apabila saya membesar, saiz badan saya bertambah. Tinggi saya pun bertambah dan jisim badan saya juga bertambah. Comelnya adik-adik kita cikgu menjelaskan Ya. mengenai topik hari ini. Nampaknya mereka agak memahami Ya. topik kita pada hari ini iaitu pembesaran. Ada yang cakap, oh baru tahu kenapa mukanya orang kata seperti ibu. Ada yang baru tahu rupanya, oh kenapa kawan dia lagi besar, lagi tinggi daripada dia. Tapi dia kecil je kerana pembesaran tu berbeza-beza katanya. Ya, betul. Nak tahu betul atau tidak, Cikgu Intan akan kongsikan. Silakan Cikgu kita mulakan. Baiklah, terima kasih Nisa. Ya. Okey Nisa, sebelum kita memulakan tajuk kita pada hari ini, sebenarnya saya ada satu soalan untuk Nisa. Ya, apa dia, Cikgu? Okey Nisa, agaknya kan Nisa masih ingat tak lagi sewaktu di zaman bayi ataupun zaman awal kanak-kanak dulu? Macam mana? Nisa ingat lagi tak agaknya? Ada tak lagi? Segan pula nak bercerita kat sini Cikgu. Saya dulu masa kecil-kecil maklumlah, saya dengan abang-abang saya lahir agak rapat, beza setahun. Mungkin ada agak aktif dan nakal sikit dekat situ. Okey, dan masa Nisa kecil dulu kan, mesti Nisa ni orangnya kecil, comel, betul tak? Comel tu mungkin ya. Tapi sekarang ni saya tengok Nisa ni dah tinggi lampai. Saiz badan pun mesti dah berbeza. Betul tak Nisa? Okey, jadi bagaimana ya manusia boleh mempunyai perbezaan sewaktu di zaman kanak-kanak sehinggalah sekarang ni bila kita dah mencecah dewasa terdapat perubahan. Jadi itu yang kita nak belajar pada hari ini. Yang akan cikgu terangkan pada hari ini. Baiklah, kalau murid-murid masih ingat lagi, okey, murid-murid pernah belajar sewaktu di tahun 1 dulu, okey, tentang ciri-ciri benda hidup. Baik, ciri-ciri benda hidup ada 5. Okay, kalau anak-anak murid masih ingat lagi, ciri-ciri benda hidup ada 5. Yang pertama, benda hidup mestilah bernafas. Okay, yang kedua, benda hidup mestilah boleh bergerak. Yang ketiga, benda hidup memerlukan air dan makanan. Okay, yang keempat, benda hidup membesar. Dan yang kelima, benda hidup membiak. Okay, bila kita sebut tentang membiak, tentulah ada yang tertanya-tanya pula, membiak ni sebenarnya apa? Okey, baik. Sebenarnya murid-murid, membiak merupakan cara untuk benda hidup menambah bilangannya. Dan manusia, sebagaimana yang kita tahu, manusia merupakan benda hidup. Jadi manusia mestilah boleh membiak. Jadi manusia membiak dengan cara melahirkan anak. Ya, betul. Jadi sekarang ni, okey, cikgu akan paparkan satu slide. Baik. Okey, tadi cikgu ada sebut salah satu ciri benda hidup ialah membesar, betul? Okey, jadi kita nak tengok ni bagaimana proses membesar itu berlaku. Okey. Baiklah, okay, kalau kita perhatikan manusia membesar bermula dari peringkat manusia dilahirkan iaitu semasa bayi, kemudian manusia membesar ke peringkat kanak-kanak dan seterusnya ke peringkat remaja hinggalah mencapai peringkat dewasa. Jadi sepanjang proses manusia membesar ini kita dapat lihat terdapat banyak perubahan secara fizikal yang ketara. Okey, bermula dari peringkat bayi hinggalah ke peringkat dewasa. Jadi agaknya kan murid-murid yang bersama dengan kita di studio hari ini ingat lagi tak sekarang ni cuba fikirkan kamu di peringkat mana sekarang? Adakah kamu masih bayi ataupun dah meningkat ke kanak-kanak atau dah remaja? Cik, macam mana? Cik Nisa sendiri? Okey. Kita tengok adik-adik ada nak kongsikan jawapan. Boleh tunjukkan kalau dah ada jawapannya.
Tunjukkan jawapan. Tuliskan jawapan, tunjukkan di kamera. Nampak Izzah pantas dah tunjuk dah. Jawapannya Masih kanak-kanak. Saya nak tengok ada tak yang katnya yang masih bayi lagi katnya. Ada jawapan yang lain? Ada baby lagi tak? Nurdia, boleh dekatkan Okey. sikit dengan kamera Nurdia. Tak nampak tu. Kanak-kanak. Ini pun jawab kanak-kanak. Okey, Is pun jawab kanak-kanak. juga. Jawapan Nurdia tak nampak ya. Jawapan dia tak nampak pula. Sebab dia background. Okey, saya nampak dah. Okey, baik. Saya nampak dah beliau. Semuanya kanak-kanak betul? Alright, betul jawapan betul, tu. semuanya kanak-kanak. Cik Nisa, Nisa sini bagaimana Saya sekarang ni? rasa Dah tiba mana ni? Saya nak mengaku remaja macam tak kena pula. Saya dah dewasa. Jadi, kita sekarang berada di peringkat yang sama. Ya, sama cikgu dengan Nisa sama. Ya. Kita kan sebaya, cikgu. Sebaya ke? Sebaya. Tak Muda lagi, adalah. cikgu. Saya dah tua. Dah di peringkat dewasa. Dewasa. Okey, baiklah. Sekarang ni, okey, cikgu akan memperkenalkan pula apakah dia perubahan yang berlaku semasa proses manusia ini membesar. Okey. Tapi sebelum cikgu terangkan tentang slide ini, kita ada satu video untuk kita tonton bersama-sama. Okey, jom kita tengok. Ibu, cuba tengok ni. Tadi yang ni saya pakai baju sekolah tahun lepas. Lepas tu semua dah pendek. Tudung dah pendek, kain dah pendek, baju dah pendek, semua dah pendek. Iyalah. Alisa macam mana? Adisha pun sama. Baju sekolah dah ketat. Seluar dah senteng. Macam mana nak pergi sekolah ni? Yalah, tapi bukan kita baru yang dibeli baju ni tahun lepas. Nak pakai sekejap je kan? Lepas tu dah PKP, ni dah tak muat dah. Macam mana baju ni boleh kecil? Lah kan macam mana baju ni boleh kecil, Arisa? Dia ni ibu kasut pun sama dah ketat dah. Alisa, okey tak? Kasut Adisha pun sama dah ketat dah. Tak selesa nak pakai. Macam tu kita kena beli baru lah semuanya ni. Tak apalah. Macam mana ni? Baju dah kecil, cikgu. Macam mana ni? Betul ke baju yang kecil tu, Cik Ya, Nisa? atau saya yang membesar? Betul ke baju yang kecil? Comel je adik-adik. Macam mana nak pergi sekolah ni? Saya pun nak tahu kenapa dan Cikgu Intan pun nak jelaskan Ya, kenapa. betul. Tapi sebelum tu adik-adik, kita berehat dahulu. Adik jangan ke mana-mana tahu. Kita jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton teras di Didik TV KPM. Nisa nak ingatkan supaya kekal menjaga SOP di mana saja anda berada. Jangan lupa sanitasi tangan anda apabila perlu. Baiklah Cikgu Intan daripada SK, dari SK Pasir Gudang 2. Tadi kita ada lihat video yang menunjukkan adik-adik kita macam mana nak pergi sekolah. Baju dah senteng, kasut tak muat, dah ketat. Macam mana tu Cikgu? Itulah. Situasi tu saya rasa berlaku di semua, di kebanyakan rumah kan saya rasa. Sebab tahun lepas kita bersekolah sekejap sahaja.
sahaja. Betul. Okey, baru beli baju, baru pakai sekejap, lepas tu dah PKP. Kemudian tahun ni bila nak bersekolah mesti ibu suruh cuba. Bajunya masih baru kan. Tapi semuanya dah senting. Dan adik kecil tadi cakap, baju dah kecil. Kenapa baju kecil? Adakah betul ni baju yang kecil ni sebenarnya? Baik, Cik Nisa, kalau cikgu nak minta bantuan Nisa sikit boleh tak? Boleh? Boleh tak Nisa cuba tunjukkan baju kecil comel yang ada hampir ada dengan Nisa tu? Ya, yang itu. Comel tak Nisa? Comel je. Okey, itu adalah baju ketika bayi. Baju Ya. bayi. Agaknya kan Nisa, Nisa muat tak baju tu? Ini masuk tangan saya mungkin. Baik Nisa, agaknya adik-adik kita yang bersama dengan kita ni ada ke yang masih muat lagi pakaian yang bersaiz bayi macam ni? Boleh muat ke ni adik-adik? Walaupun semuanya comel-comel dia Tak belaka muat kan? lagi Tak kan? muat. Dia semua geleng, tak cikgu. Muat Tak dah muat. kan? Jadi sebenarnya kenapa kita ni masa kita bayi elok je, cantik je baju tu kita boleh pakai. Tapi bila kita dah meningkat ke usia kanak-kanak, baju tu dah tak muat. Baju tu bukan baju yang mengecil. Sebenarnya ini berlaku kerana saiz bertambah. Okey, baik. Sebenarnya setiap tahun manusia mengalami pertambahan saiz badan. Okey, kadang-kadang kita tak sedar pun yang badan kita ni dah bertambah saiznya. Tapi bila kita cuba pakaian yang kita pernah pakai, dulu pakaian tu muat, elok cantik je, tapi tiba-tiba dah tak boleh kancing. Senting pula tu. Kenapa itu berlaku? Bukanlah kerana baju yang mengecil, tapi sebaliknya kerana saiz badan kita yang bertambah, membesar. Ya, betul. Tadi selain daripada saiz baju, okey, apa agaknya yang lain yang boleh bertukar saiz? Saiz kasut cikgu. Ya, macam tadi daripada video pun, kasut mula-mula muat kan? Lepas tu dah tak muat. Okey, kalau Nisa tengok pun di atas meja kita ni, cikgu ada bawakan beberapa pasang kasut. Okey, contohnya kasut yang comel ni. Okey, kasut yang comel ni. Okey, ni masa bila kita pakai ni agaknya? Ni masa bayi atau masa besar sikit daripada bayi? Wah, iyalah kan. Okey, tapi bila dah meningkat usia, dah tak boleh lagi guna kasut tu kan. Dah kena pakai kasut besar sikit. Saiznya dah kena besar sikit macam gini. Jadi selain daripada saiz baju, yang boleh bertambah juga ialah seperti saiz kasut dan juga saiz topi. Topi pun sama atau Kepala songkok. kita, cikgu? Ya, kepala kita pun, ukur lilit kepala kita ni pun boleh membesar. Sebab kalau topi bayi ni, cubalah pakai umur 2 tahun pun cikgu rasa dah tak muat dah ni kan. Okey, dah kena pakai topi saiz besar sikit. Macam itulah. Jadi saiz badan manusia ini sentiasa bertambah setiap tahun. Baik. Okey, selain daripada saiz badan, agaknya apa lagi yang turut bertambah? Okey, jom kita sama-sama lihat lagi slide. Okey. Baiklah. Okey, menerusi slide yang cikgu paparkan ini. Okey, Okey, ketika di usia 6 tahun, ketinggian kanak-kanak dalam slide yang cikgu paparkan ini ialah lebih kurang 80 cm. Okey, tapi bila usianya menginjak ke 14 tahun ni dah masuk remaja, okey, ketinggiannya semakin bertambah sehingga lebih kurang 130 cm. Dan apabila usianya bertambah 24 tahun lagi, ketinggiannya juga turut bertambah lebih kurang 165 cm. Jadi secara kesimpulannya menerusi slide ini, kita dapat lihat bahawa apabila umur bertambah, ketinggian juga bertambah. Okey, mengapakah ini boleh berlaku? Okey, kerana sama seperti saiz badan tadi, ketinggian manusia juga boleh bertambah setiap tahun. Okey, jadi itu adalah perkara biasa dalam tumbesaran manusia. Okey, baiklah. Kalau tadi kita sebut tentang ketinggian, betul tak? Tadi awal-awal Nisa dah tanya dengan cikgu, apa kaitan matematik dengan sains ni? Jadi bila kita bercakap tentang
ketinggian, kita tentu terfikir bagaimana cara untuk mengukur ketinggian. Dan juga apakah alat yang sesuai untuk kita mengukur ketinggian. Betul tak? Betul. Jadi di sinilah kaitannya sains dan matematik. Sebenarnya ya Nisa, sains dengan matematik ni memang tak boleh nak dipisahkan. Kenapa? Kerana bila kita belajar sains, kita juga akan belajar matematik. Suka tak suka, nombor tu kena ada dalam sains juga. Betul tak? Ni saya ingatkan dulu sekolah. Jadi bila kita cerita tentang nak mengukur ketinggian, kita mestilah memikirkan nak ukur pakai apa. Betul tak? Ada peralatannya cikgu ya? Ya. Lepas tu berapa tinggi kita? Itu dah melibatkan nombor. Kemudian bila cerita pasal tinggi dia mesti ada unit. Jadi kalau kita cerita tentang alat pengukur dan unit ini, kedua-duanya adalah berkait rapat dengan apa tu Nisa? Matematik cikgu. Pandai matematik. Ya. Baiklah. Okey, sekarang jom kita nak berkenalan. Sebelum cikgu terlupa. Baik, cikgu nak minta murid-murid yang bersama dengan cikgu hari ini agak-agak tahu tak apakah jenis alat pengukur yang sesuai untuk mengukur tinggi. Cuba murid-murid yang bersama dengan cikgu ni cepat-cepat tulis. Cikgu nak tengok siapa yang pandai dulu ni. Yang di rumah pun boleh cuba menjawab juga. Di rumah, ya betul. Yang di rumah pun boleh cuba menjawab. Berapa? Apa tu? Pandai. Dah ada orang tunjuk dah. Pita pengukur. Ada yang tulis jawab pembaris. Okey, ada yang tulis pita pengukur, pembaris panjang. Pembaris juga. Pita pengukur juga Fahim jawab. Pita pengukur juga Fahim jawab. Okey, baik. Betul ke jawapan murid-murid cikgu ni agaknya Nisa? Ya, agaknya betul ke tidak? Sebab saya pun agak tertanya-tanya. Biasanya kita guna yang dekat dinding cikgu. Yang dekat sekolah tu dinding satu sentimeter dan sebagainya. Okey, baik. Sebenarnya jawapan, jom kita tengok slide. Kita nak tengok betul ke tidak ni murid-murid cikgu jawab. Okey. Ya, nampaknya betul. Untuk mengukur tinggi, kita ada dua alat yang boleh kita gunakan. Iaitu yang pertama ialah pita pengukur. Okey, pita pengukur. Dan yang kedua, kita boleh menggunakan pembaris. Okey. Jadi dekat sini pun kalau tengok cikgu ada bawa bersama beberapa pita pengukur. Okey, yang ini. Okey, dan juga jenis yang ni. Yang ni kalau kita nak ukur pergi tailor pergi tailor baju, nak cikgu, ukur baju nak kita baju raya ni kan cikgu. Ya, betul tu. Dan satu lagi kita ada pembaris. Pembaris panjang ya. Panjang. Sebenarnya sama saja. Kalau kita cerita tinggi dan juga panjang, itu sama. Jadi kita gunakan alatan yang sama. Okey, dah tahu alat. Sekarang kita nak tahu pula apakah unit yang boleh digunakan untuk mengukur tinggi. Okey, baik. Unit yang boleh digunakan untuk mengukur tinggi ada dua juga, iaitu yang pertama ialah sentimeter dan yang kedua ialah meter. Okay, bila kita menulis sentimeter dan meter ini sebenarnya kita boleh menggunakan simbol Nisa. Simbol. Kita boleh gunakan simbol. Jadi apakah simbol yang boleh digunakan untuk menulis sentimeter dan meter ini? Okay, kita boleh menggunakan cm untuk menulis sentimeter. Okay, simbol bagi sentimeter ialah cm. Manakala simbol bagi meter ialah M. Ya, meter. Betul. Okey. Saya nak tanyalah adik-adik kita, agak-agak adik-adik tahu tak tinggi adik-adik berapa? Ada yang tahu? Siapa tahu boleh kongsikan. Kalau tahu boleh beri jawapan. Nak tahulah. Okey. Kalau tak tahu tak apa, tinggi adik, kalau adik tahu tinggi adik boleh kongsikan. Berapa tinggi masing-masing? Kita nak tengok. 121 cm, Fahim 122, I 121, 148 agak tinggi ya di situ. 113, 20 kilo beratnya. Izzah berapa tinggi? 123. Cikgu, kenapa tingginya lain-lain? Ni kenapa tingginya lain-lain? Ini pun akan cikgu terangkan nanti. Nisa, sabar ni saya. Terlebih teruja pula topik kita hari ini. Kan? Sebab topik kita ni berkaitan dengan manusia. Mestilah kita teruja kan? Betul. Sabar ni saya. Yang ini cikgu akan terangkan sebentar lagi. Baik. Tadi Nisa tanya cikgu. Ni cikgu pula nak tanya Nisa ni. Okey, baiklah, silakan cikgu. Baik, okey.
soalan cikgu untuk Nisa. Okey, Nisa, tadi cikgu dah terangkan yang bertambah sepanjang tumbesaran ialah saiz badan dan juga tinggi. Betul? Okey, selain daripada dua yang cikgu terangkan ni Nisa, agak-agak Nisa tahu tak apa lagi yang boleh bertambah sepanjang manusia membesar? Sepanjang manusia membesar, saiz kasut. Dulu kasut saya kecil, sekarang besar. Lagi. Saiz pinggang. Saya badan lah lebih kurangnya. Lagi. Ukur lilit kepala. Lagi. Berat. Apa lagi? Macam mana? Cuba tenung-tenung. Apa lagi? Apa lagi yang biasanya bertambah? bila dah di peringkat kita ni agak ngeri-ngeri nak sebut. Berat badan ni cikgu ya? Berat badan bertambah ya? Okey, pandai Betul? Nisa. Betul. Ya. Yang boleh bertambah lagi adalah Nisa kata tadi berat badan. Atau istilah yang lebih tepat ialah jisim badan manusia. Ya, jisim badan manusia. Kenapa cikgu sebut jisim ni agaknya? Sebenarnya biasa kita sebut berat, betul tak? Betul. Berat ni Nisa sebenarnya ialah sifat. Sifat ni kita tak boleh nak ukur. Betul. Tapi kalau kita nak mendapat ukuran yang tepat, kita lebih sesuai menggunakan istilah jisim. Ada cara ya cikgu untuk mengira jisim kan? Ya, mestilah ada. Saya nak tahu, saya pun nak sama-sama mengira dengan adik-adik. Tapi sebelum tu kita berehat dahulu. Adik-adik mungkin boleh pergi minum air sekejap. Kita jumpa selepas ini. Ya. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali ke teras di Didik TV KPM, diharapkan yang di rumah masih kekal menonton kami. Tadi sebelum berehat cikgu ada sebutkan mengenai jisim badan. Ya, betul. Yang kita tahu berat saja cikgu. Apa tu jisim cikgu? Okey, jisim badan, dia biasa kita sebut berat. Tapi macam saya cakap tadi, berat ini adalah sifat. Sifat kita tak boleh ukur. Tapi kalau kita nak mendapatkan ukuran yang tepat, kita lebih sesuai menggunakan istilah jisim. Jadi, sebagaimana saiz badan dan juga tinggi yang bertambah apabila manusia membesar, jisim badan juga sama. Jisim badan turut bertambah apabila sepanjang tempoh manusia membesar. Baik, bila kita sebut tentang jisim, kita juga mesti nak tahu apakah dia alat pengukur yang sesuai untuk kita mengukur jisim badan ini. Okey, baik. Jom kita tengok sama-sama apa dia alatnya. Okey, kenal tak alat ni Nisa? Alat penimbang cikgu. Alat penimbang. Yang paling digeruni. Ya, betul. Kalau dah usia-usia saya ni, gerun. Kalau kanak-kanak tak apa. Okey, dan kita ada satu lagi. Kedua-duanya ini sebenarnya adalah sama. Namanya ialah alat penimbang. Sebagaimana yang ada bersama dengan cikgu hari ini. Tapi kalau kita nak mengukur jisim, kita mestilah memilih alat penimbang yang sesuai. Okey, walaupun ada dua jenis, kita kena pilih yang mana satu sesuai untuk kita mengukur jisim. Yang mana satu ni agaknya? Kalau yang ini takut patah cikgu. Yang kecil ni. Jangan ni saya, bahaya kita tu. guna yang besar ni, yang berat ni. Okey, betul. Kita gunakan yang besar, yang sesuai. Okey, bila dah sebut tentang, dah kenal alat pengukurnya, kita nak berkenalan pula apakah unit yang sesuai untuk mengukur jisim. Okey, kita ada dua juga unit yang boleh digunakan untuk mengukur jisim badan, iaitu yang pertama ialah gram. Okey, dan yang kedua ialah kilogram. Baik. Okey, dah tahu unit. Nak tahu apa lagi satu Nisa? Apa dia cikgu? Kita nak kena tahu simbol. Jadi simbol yang sesuai untuk untuk digunakan bagi menulis gram ialah G. Manakala simbol bagi kilogram ialah
kg. Okey, jadi kita dah berkenalan nampak tak apa kaitan antara matematik dan sains tadi Nisa? Ya. Nampak kan? Okey, bila dalam belajar sains kita mesti belajar matematik. Jadi murid-murid semua kena suka ni sains matematik, tak boleh dipisahkan. Ingat tu. Baiklah, okey, sekarang ni tadi Nisa ada cakap kenapa tinggi berbeza-beza ni? Ya, saya tertanya-tanya betul cikgu. tak? Nisa awal sangat tanya cikgu. Cikgu memang nak terangkan. Ya. Okey, baik. Murid-murid yang ada bersama dengan cikgu, okey, cuba sekarang ni, cuba murid-murid tuliskan berapa tinggi dan jisim badan murid-murid. Boleh kongsikan sekali lagi. Ya, boleh kongsikan sekali lagi. Tinggi, adik dan juga jisim badan. Jisim badan. Okey. Pantas Auni dah menulis. Auni dah kongsikan tinggi Auni 113, jisim 22. Baik. Ada yang 22, ada yang 30. 30 kg. Okey. Berapa Tunggu jawapan? yang lelaki, yang perempuan pantas 32.2. Ada perpuluhan. Aish. 26. 26.53 untuk Fahim. Okey, baik. Sekarang ni cikgu nak minta Auni, adik Auni, cuba sayang sebutkan berapa Auni punya tinggi. Berapa Auni tinggi? 113 cm. 113 cm. cm. Okey, jisim badan berapa sayang? 20 kg. 20 kg. kg. Okey, sekarang cikgu nak Izzah pula. Izzah, cuba Izzah sebut tinggi Izzah berapa? 123 cm. Okey, berapa jisim badan Izzah? 30 kg. 30 kg. Nampak tak perbezaan? Okey, sedangkan Auni dengan Izzah ni sebenarnya Nisa adalah sebaya. Mereka berusia 8 tahun. Kedua-duanya sekelas. Okey, tapi kita dapat lihat tinggi dan beratnya adalah tinggi dan jisim badannya adalah berbeza. Jadi kenapa ini berlaku? Okey, sebenarnya perkara ini adalah normal kerana tumbesaran manusia, tumbesaran manusia adalah berbeza. Okey, walaupun usianya sama. Sepanjang tempoh membesar tu tumbesarannya adalah berbeza. Jadi sebab tu kita lihat kadang-kadang kawan kita ni ada yang lebih besar daripada kita, tinggi, ataupun ada yang comel je daripada kita. Padahal sekelas ni kan. Okey, kita ada satu lagi aktiviti untuk murid-murid yang bersama dengan cikgu dan juga murid-murid yang berada di rumah juga boleh mencuba. Tadi cikgu ada sebut boleh tumbesaran kan tinggi semua. Adik saya yang paling hujung tu dialah yang paling tinggi di rumah. Nampak tak? Walaupun usianya lebih muda daripada Nisa. Kalau tengok gambar keluarga, contohlah macam di hadapan Nisa, ada gambar keluarga, ada yang tinggi, ada yang kecil. Tapi yang ini lebih kurang mukanya ya cikgu. Sekeluarga ni. Tapi kejap. Macam kenal lah pula. Cikgu buat apa kat dalam ni? Cikgu Intan. Sebenarnya yang ini ialah gambar keluarga saya. Gambar keluarga. Ini adalah satu lagi topik yang akan cikgu terangkan selepas ini. Saya tertanya-tanya kenapa ada yang muka lebih kurang, kenapa ada muka yang berbeza-beza, kenapa tinggi dan besar badan semua berbeza-beza cikgu. Sebenarnya selain daripada tinggi dan berat yang berbeza, saiz anggota badan pun berbeza-beza tau Nisa. Okey, sekarang ni murid-murid cuba lukiskan pula saiz tapak tangan, boleh? Lukis saiz tapak tangan. Laju-laju. Okey, dah ready, dah bagus. Cantik dia, pandai. Okey. Terima kasih dia. Okey. Cepat lukis. Okey, Izzah pun. Baik, okey. Aish pun dah. Okey. Okey. Baik. Fahim pun dah. Okey. Dan satu lagi kita menunggu. Auni dan Is. Okey, baik. Fahim, boleh tak kalau cikgu nak tanya, hari tu kamu dengan Is ada mengukur saiz tapak tangan, betul tak? Okey, saiz tapak tangan siapa yang lebih besar, Fahim? Saiz tapak tangan saya. Saiz tapak tangan Fahim lebih besar berbanding saiz tapak tangan Is. Sebenarnya selain daripada tinggi dan jisim badan, okey, saiz anggota badan juga berbeza-beza. Tapi kan cikgu, kenapa tinggi ada had di mana sampai satu tahap ataupun umur dia berhenti, tapi berat tak ada had?
Ya, okey, kerana tinggi ni dia akan berhenti apabila tulang kita menjadi matang. Baik. Sebenarnya kita meninggi ni kerana tulang kita pun membesar. Jadi tiba satu tahap tulang kita dia menjadi matang dan akan berhentilah ketinggian itu, iaitu lebih kurang tak silap cikgu umur usia 19 hingga 21 tahun tempoh matang tulang. Jadi selepas itu tinggi berhenti. Tapi kenapa jisim badan bertambah? Kerana manusia ni apa? Mesti nak apa? Kita suka makan, cikgu. Kita suka makan. Jadi sebab Makan itulah is life. jisim tak boleh nak stop sebab manusia sentiasa makan. Betul tak? Nisa tadi kan Nisa ada sebut tentang Gambar keluarga di sini. Keluarga. Betul, Muka betul. adik-beradik lebih kurang serupa dengan ibu dan bapanya. Ya, betul. Di sini. Okey. Baik, Nisa, itu gambar keluarga cikgu. Okey, sebenarnya kalau nak tengok pun ada yang serupa. Tapi sekarang ni Nisa, cikgu ni tertanya-tanya ni. Tengok Nisa daripada tadi nak tanya je, simpan je soalan ni. Sebenarnya wajah Nisa yang cantik, manis, menawan ni, okey, mengikut iras muka siapa Nisa? Saya suka nak jawab soalan tu sebab nak tahu kenapa, kita tunggu selepas ini, cikgu. Saya simpanlah jawapan saya memandangkan cikgu simpan soalan cikgu tadi. Okay. Jangan ke mana-mana adik-adik, kita jumpa selepas ini. Baik. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Adik-adik masih menonton teras di Didik TV KPM. Sebelum kita rehat tadi, Cikgu Intan ada tanya Nisa. Agak-agaknya Nisa ni ikut wajah ibu atau bapa? Nisa rasa Nisa mewarisi kekacakan ayah Nisa. Tapi dalam versi perempuan lah. Dalam versi perempuan mesti ayah Nisa ni kacak orangnya kan. Betul. Tengok Nisa pun bukan main cantik lagi. Allah. Baik, sebenarnya saya kenapa cikgu tanya soalan tu? Sebab dia ada kaitan dengan apa yang akan cikgu terangkan selepas ni. Okey, sebenarnya kebanyakan anak-anak boleh mewarisi ciri-ciri daripada ibu, bapa atau keturunannya. Keturunannya ni bermaksud datuk atau nenek sebelah ibu ataupun datuk atau nenek sebelah bapa. Okey, jadi kita nak tengok apakah agaknya ciri-ciri yang boleh diwarisi daripada seorang anak daripada ibu atau bapa ataupun keturunannya. Okey. Ciri yang pertama ialah apakah itu? Ini anak mata anak, mata si anak. Yang ini pula ialah mata si bapa. Okey, ciri yang boleh diwarisi sebenarnya ialah warna iris mata. Warna iris mata. Iris mata ni bermaksud yang warna anak mata kita ni. Anak mata kita. Okey, kalau orang Asia biasanya warna iris mata ni warna hitam atau warna coklat gelap. Tapi kalau kita tengok orang di negara barat, ada yang iris mata berwarna biru ataupun kehijauan. Betul tak? Ada warna
coklat terang coklat sikit. terang sikit. Betul. Kita panggil apa? Hazel. Hazel, ya. Begitu. Okey, selain daripada warna iris mata, kita ada satu lagi yang boleh diwarisi oleh anak daripada ibu atau bapanya, iaitu apa dia? Wajah, warna kulit. Okey, yang ini sekali lagi cikgu tunjuk gambar cikgu je lah, senang kan? Okey, anak cikgu mewarisi warna kulit yang sama seperti saya. Okey, iaitu mungkin cerah, mungkin kita boleh cakap. Okey, warna kulit ni sama ada warna kulit yang cerah ataupun warna kulit yang agak gelap. Baik, kalau cikgu boleh tanya pada Dia. Dia, boleh tak Dia nyatakan warna kulit dia agak-agak diwarisi daripada ibu atau bapa dia? Ibu. Ibu. Jadi betul lah, dia tu cerah orangnya, mesti ibunya pun berkulit cerah. Baik, selain daripada warna kulit tadi, okey, kita ada satu lagi ciri yang boleh diwarisi daripada ibu bapa oleh seorang anak daripada ibu bapa ataupun keturunannya, iaitu jenis rambut. Jenis rambut ni jenis rambut yang asli. Maksudnya yang kita dapat sejak kita lahir. Sama ada jenis rambut yang lurus atau jenis rambut yang ikal atau kerinting. Betul. Okey, kalau sekali lagi cikgu nak bertanya pada Aish pula. Aish, jenis rambut Aish mengikut jenis rambut siapa agaknya Aish? Daripada ibu. Daripada ibunya. Juga. Maksudnya jenis rambut Aish ni lurus. Okey, jadi dia diwarisi daripada ibunya. Okey. Selain daripada jenis rambut, ada satu lagi yang last Cik Nisa. Apakah agaknya? Saya rasa raut wajah mungkin. Raut wajah lain. Okey. Jom kita tengok apakah dia. Warna rambut. Ni warna rambut yang asli bukan warna yang kita warnakan bila kita dah dewasa. Ini warna rambut yang anak perolehi sewaktu dia dilahirkan. Okey, kalau warna rambut orang Asia ni, orang Malaysia, warna rambutnya hitam saja. Tapi kalau warna rambut orang di negara barat, ada yang rambutnya perang. Ada yang rambutnya kuningan. Betul tak Nisa? Ada, kalau di Malaysia mungkin yang perkahwinan campur. Perkahwinan campur, betul. Kalau seperti dalam gambar ni, okay, kita lihat Nisa rasa anak-anaknya ni mewarisi daripada siapa warna rambutnya? Mungkin daripada bapanya sebab sedikit gelap. Ya, betul. Lebih banyak mewarisi warna rambut daripada si ayah sebab sedikit gelap. Okey, jadi sebenarnya itu adalah antara tiga ciri-ciri yang boleh diwarisi daripada ibu bapa ataupun keturunan, iaitu yang pertama tadi cikgu cakap ialah warna iris mata, kemudian warna kulit, kemudian jenis dan juga warna rambut. Kalau macam rambut tebal, mungkin ikut belah ayah, ikat-ikat ikut emak kan. Dapat dua-dua, okey, bonus. Betul. Jadi kita tak payah tapi ni sekali lagi saya ingatkan ini yang asli yang dapat masa baby tu. Yang masa lahir. Cikgu ada keluarga yang adik-beradiknya muka sangat iras. Betul. Ada adik-beradiknya berlainan. Jadi itulah orang kata apa, kita punya kecantikan ataupun kita punya kepelbagaian dalam keluarga. Jangan pula tengok adik muka lain sikit. Ni bukan anak ni. Jangan tak. Kadang-kadang kita adik-beradik selalu macam tu kan. Selalu. Saya lah tu selalu kena tu. Samalah saya pun dulu kecil-kecil selalu bergaduh dengan adik-beradik. Kata bukan anak muka lah. Lain, muka lain. Tak jangan macam tu. Baik cikgu, mungkin cikgu boleh rumuskan ataupun buat kesimpulan topik atau subjek kita pada hari ini cikgu. Baiklah, boleh. Baik Disa, apa yang telah kita pelajari hari ini? Okey, yang pertama kita telah pun mengetahui terdapat perubahan yang berlaku pada diri manusia sejak dilahirkan, iaitu daripada aspek saiz badan, kemudian ketinggian dan juga jisim badan. Itu yang pertama. Yang kedua, cikgu juga dah terangkan bahawa tumbesaran adalah berbeza antara individu. Dan yang ketiga, kita juga mengetahui anak mewarisi ciri-ciri daripada ibu, bapa ataupun keturunannya. Dan akhir sekali, yang keempat, mengetahui ciri-ciri yang diwarisi oleh anak dari ibu, bapa atau keturunannya ialah seperti warna iris mata, warna kulit dan juga jenis dan warna rambut.
Amboi. Ya, betul. Baiklah, Lisa. terima kasih banyak-banyak cikgu di atas perkongsian subjek kita pada hari ini sangat-sangat menarik. Saya yang teruja nak tanya. Belum apa-apa dah tanya dulu. Terima kasih adik-adik dari SK Pasir Gudang 2 juga kerana turut bersama-sama dengan kami. Terima kasih kepada para penonton. Kekal menonton Didik TV. Jangan lupa kita jumpa lagi esok 8 pagi di Teras. Assalamualaikum. Bye. Adik-adik jom lambai. Bye. Bye. Pembesaran yang sihat untuk anak-anak ialah banyakkan makan makanan yang seimbang. Kanak-kanak juga perlu mengambil jumlah kalori yang betul bagi umur mereka serta mengambil nutrien yang mencukupi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral bagi menjamin pembesaran yang optimum. Tips pembesaran yang sihat untuk anak-anak yang selalu saya buat adalah dengan memberikan mereka makanan yang berkhasiat dan seimbang seperti protein, buah-buahan dan sayur-sayuran. Saya juga mengamalkan dan memberikan anak-anak saya makanan sunnah yang digalakkan dalam Islam seperti kurma dan kismis. Setiap pagi, saya akan pastikan anak-anak saya mengambil segelas susu sebelum mereka ke sekolah. Selain itu, setiap malam saya akan pastikan anak-anak saya tidur pada awal waktu kerana kekurangan tidur boleh mengurangkan hormon pembesaran mereka, malah memberikan kesan kepada prestasinya di sekolah. Didik TV KPM